Hari ini kita akan teruskan dengan bab yang ke-10, masih lagi di bab yang sama, iaitu matematik pengguna pengurusan keuangan tingkatan 4 KSSM. So kita telah pun berlalu untuk minggu lepas pada 21 dan juga 23 di sini di 10.1.1. So untuk minggu lepas kita telah pun melihat kepada proses pengurusan keuangan daripada nombor 1 sehingga nombor 4. So nombor 1 adalah menetapkan matlamat keuangan, nombor 2 menilai kedudukan keuangan, yang ketiga mewujudkan pelan keuangan, dan yang keempat melaksanakan pelan keuangan. So hari ini kita akan teruskan dengan yang kelima, iaitu mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Selamat datang kepada Farah Diana. Okey, kita tengok bersama-sama. So hari ini berkenaan dengan proses pengurusan keuangan yang kelima ini adalah berada di muka surat 277 di dalam buku teks kamu. Okey, bukan 277, silap. Okey, melaksanakan pelan keuangan bukan 277. Melaksanakan mengkaji semula. So dia berada di muka surat 280. Okey, muka surat 280, tersilap memberi tahu muka surat. Okey, muka surat 280, mengkaji semula dan menyemak kemajuan, proses yang kelima untuk pengurusan keuangan. Okay, apa yang kamu boleh nampak dekat sini, kelebihan yang diperolehi melalui mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan keuangan dari semasa ke semasa adalah untuk memastikan aliran tunai sentiasa positif. Okey, so seperti mana yang kamu dah tengok yang sebelum, kamu dah menetapkan matlamat. Yang kedua, kamu dah kamu dah meletakkan matlamat, kemudian kamu dah menilai kedudukan. Yang ketiga, kamu dah wujudkan pelan keuangan. So yang keempat, kamu dah laksanakan pelan keuangan. So yang kelima, kita nak kaji semula. So kelebihan apabila kamu mengkaji semula ni, kamu boleh nampak lah kamu punya pergerakan ataupun aliran wang tunai kamu, dia positif atau negatif. So dalam masa yang sama, kamu kena pastikan dia sentiasa positif lah. Okay, agar tidak menjadi bebanan ataupun tidak menjadi hutang kepada diri kamu. Okay, so hal ini secara tidak langsung membantu untuk mencapai matlamat keuangan seperti yang dirancang. So kalaulah kamu punya aliran tunai sentiasa positif, so bermaksud kamu punya perancangan ataupun matlamat keuangan kamu bolehlah kita capai. Okay, dan juga anda haruslah bersedia untuk mengubah matlamat keuangan jika matlamat itu tidak realistik untuk pendapatan bulanan anda. So sekiranya kamu membuat sesuatu matlamat keuangan, sekiranya kamu dah mencapai ataupun pergi kepada fasa yang keempat, melaksanakan. So fasa yang kelima adalah mengkaji semula. So kalau ikutkan, apabila kamu dapati bahawa matlamat keuangan kamu itu tidak realistik, okay, tidak mampu untuk dicapai, so bersiap sedialah untuk mengubah, okay, supaya dia menjadi sesuatu yang boleh dicapai lah. Okay, kita tengok kepada contoh yang kelima. Okay, nampak gayanya semakin ramai. Okay, so kita tengok contoh yang kelima, muka surat 280. Okey, hari itu kamu dah ada contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah berkenaan dengan Puan Aminah. Okey, contoh yang keempat, cikgu tengok muka surat yang keberapa. Contoh yang keempat di muka surat 278. So kali ini kamu ada contoh yang kelima, kesinambungan daripada contoh yang keempat. Okey, muka surat 280. So kali ini kita ada suami Puan Aminah. Okay, suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan sebanyak 10%. Okay. Jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. So dalam hal ini ataupun dalam contoh yang kelima ini, suami Puan Aminah dia dinaikkan pangkat dan pertambahan gajinya adalah sebanyak
10%. So apakah kesan? Apakah kesan kenaikan gaji Puan Aminah kepada matlamat kewangan Puan Aminah? So kalau kamu masih ingat berkenaan dengan contoh yang keempat ini, Puan Aminah dia nak beli kereta. Berkenaan dengan contoh yang keempat ni, Puan Aminah dia nak membeli sebuah kereta, yang dia nak bayar down payment, dia nak bayar wang pendahuluan sebanyak 7,500. Itu adalah contoh yang keempat. So untuk contoh yang kelima, gaji Puan Aminah masih lagi kekal sama, cuma suami dia dinaikkan pangkat, dan pertambahan gajilah berlaku. So asal gaji suami Puan Aminah ini adalah 3,500. So kita nak kira berapakah gaji suami Puan Aminah yang baru. So nak tak nak kita akan tengok kepada contoh yang keempat lah. So cikgu dah cakap tadi, gaji suami Puan Aminah adalah 3,500. Dan dia mengalami pertambahan sebanyak 10%. So 10% darab dengan 3,500 adalah 350. Bermaksud gaji suami Puan Aminah yang baru adalah 3,850. So macam contoh yang keempat ni, gaji dia adalah 3,500. So kali ni dia dah dinaikkan pangkat, dia dah bertambah 10%, bermaksud gaji yang baru suami Puan Aminah ni 3,850. So ada atau tidak kesan kepada matlamat kewangan Puan Aminah? Itu adalah berkenaan dengan soalan lah. So kalau fikir dari segi logiknya, pastinya ada kesan lah. Bila ada pertambahan pendapatan, seharusnya dia akan ada kesan kepada matlamat kewangan seseorang. Kita tengok apakah yang telah pun berlaku. So gaji suami Puan Aminah dia dah menjadi 3,850. So pendapatan bulanan mereka berdua dah menjadi RM6,850. Ada pertambahan dekat situ. Dan kalau ikutkan 10% daripada pendapatan mereka berdua, asalnya tadi mereka punya simpanan adalah 650. Asalnya simpanan mereka 10% daripada pendapatan bulanan adalah 650. So kali ini dia dah bertambah menjadi 685. 10% daripada 6,850. So apabila simpanan tetap bulanan mereka berdua telah pun bertambah, seharusnya dia memberi kesan. Dia memberi kesan kepada matlamat kewangan Puan Aminah, yang mana Puan Aminah dia boleh membayar wang pendahuluan kereta bernilai 7,500 dengan lebih cepat daripada perancangan asal. Kalau ikutkan asalnya Puan Aminah dia nak bayar 7,500, dia ambil masa 12 bulan, setahun untuk menyimpan. So barulah dia dapat dalam 7,800. So kalau ikutkan apabila ada pertambahan simpanan tetap bulanan dia, so dia dah menjadi 11 bulan. So dia macam tu. So dia dah menjadi 11 bulan. Dia dapat kumpul nilai 7,500. So bermaksud dia jadi semakin cepat lah. Asalnya 12 bulan, so dia dah menjadi 11 bulan. So perancangan dia dah jadi semakin cepat. So kira kesan, itulah dia punya kesan kepada pendapatan ataupun kepada matlamat kewangan Puan Aminah. So kamu pun boleh tengok dekat sini pendapatan lebihan dia apabila suami dia dah dinaikkan pangkat, dia dah bertambah gaji. So nampak pendapatan lebihan dia adalah 535. So asalnya hanyalah 220 sahaja. So dia dah menjadi 535. So ini pun kira kesan juga ni, kira lebihan lah. Lebihan perbelanjaan dan juga pendapatan. Kita teruskan. So kalau ikutkan sebenarnya dah habis lah. Dah habis untuk yang kelima. Dekat sini iaitu mengkaji semula dan menyemak kemajuan. So kita recall balik, kita tengok balik kelima-lima apa yang telah kamu pelajari
daripada 21 hari bulan hari Selasa minggu lepas. Okey, yang pertama berkenaan dengan proses pengurusan kewangan adalah menetapkan matlamat. Okey, dalam proses kamu menetapkan matlamat, kamu perlu selitkan bersama, kamu perlu gunakan konsep SMART. Okey, kena ingat balik apakah konsep SMART. Konsep SMART, S itu adalah specific, so M itu adalah measurable, okey, A itu adalah attainable, so R itu adalah realistic, dan juga T itu adalah time bound. Okey, seharusnya kamu nak buat sebarang matlamat kewangan, kamu nak tetapkan sebarang matlamat kewangan, so digalakkan ataupun lebih baik kamu menggunakan konsep SMART ni. InsyaAllah dia akan memandu kamu ke arah yang benar. Dan yang kedua adalah menilai kedudukan kewangan. Setelah dah tetapkan matlamat, kamu kena buat penilaian. Okey, so daripada sinilah kamu akan tengok mana satu kamu punya aset, mana satu kamu punya liability. Aset ni cikgu dah cakap dia macam kamu beli rumah, okey, ataupun mungkin pelaburan hartanah, ataupun mungkin pelaburan di dalam bank. So dia macam itulah lebih kurang, ataupun lebih senang cikgu, aset dalam kepala cikgu terbayang rumah. Walaupun rumah setiap bulan kamu bayar, tapi harganya semakin bertambah daripada setiap bulan ke setiap bulan, tahun ke tahun, berbanding liability. Liability selalunya sinonim dengan pembelian kereta. Okay, kereta walaupun setiap bulan kamu bayar sama macam rumah, okey, tetapi kereta kamu susut nilai. Okey, so walaupun semakin ke depan rumah dia semakin bertambah harga dia, harga tanah itu meningkat. So kalau kamu ada liability, bermaksud macam kereta, kamu membeli kereta, so dia adalah macam sedikit bebanan lah untuk kamu, sebab dia tidak menguntungkan, sebaliknya harga dia susut nilai. So di sini kamu kena pastikan mana satu aset yang kamu miliki dan juga mana satu liability yang kamu miliki. So yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. So di sini kamu akan tengok mana satu aliran tunai positif, adakah perbelanjaan kamu, pendapatan kamu dan juga perbelanjaan dia menghasilkan aliran tunai positif ataupun aliran tunai negatif. Okey, daripada orang kata yang ketiga ni lah kamu boleh nampak setelah kamu ada penetapan matlamat, kamu dah menilai kedudukan, kamu seharusnya mewujudkan pelan kewangan dengan melihat aliran tunai positif dan juga aliran tunai negatif. Dan yang keempat, melaksanakan pelan kewangan. Kamu seharusnya bersedia untuk membuat sebarang perubahan. Okay, setelah kamu dah laksana tu, dalam proses dia berjalan, sekiranya aliran tunai kamu menjadi negatif, bermaksud gaji kamu mungkin 3,000 tapi perbelanjaan kamu dah menjadi 3,200, bermaksud kamu dah ada negatif RM200. So kamu kena sedia untuk membuat perubahan lah supaya dia menjadi aliran tunai positif semula, agar kamu punya pelan kewangan boleh dicapai. Dan yang terakhir, seharusnya kamu mengkaji lah. Okay, apabila semua daripada A sampai Z kamu dah buat, so last kali kita kaji dan kita semak semula. Okey, kemajuan, ada tak kemajuan daripada kamu punya matlamat kewangan. Okey, ada kemajuan atau tidak, mungkin ada kemunduran. So kita nak tengok betul-betul adakah dia mampu tercapai ataupun tidak. So maka ini adalah 5 proses pengurusan kewangan. So selesailah kelima-lima benda ni. Joy orange, joy apple, mangga dan jambu batu. Alright, tadi kita telah pun tamat 10.1.1. Okay, dah makan masa 3 minggu daripada minggu lepas. 3 minggu pula, 3 kali kelas. Okay, untuk 10.1.1. Hari ini kita akan teruskan dengan 10.1.2. Masih lagi di bawah perancangan dan juga pengurusan kewangan. Cuma kali ini standard pembelajaran kamu adalah membina dan juga membentang pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang, dan seterusnya menilai keboleh laksanaan pelan kewangan tersebut.
Okey, untuk yang kali ni, standard pembelajaran kali ni kamu kira dah ada ke semua 5 proses kewangan. So kamu nak kena bentang lah pula. Okey, kamu nak kena bentangkan plan kewangan peribadi, yang mana dia perlu ada jangka pendek ataupun mungkin jangka panjang, dan dalam masa yang sama dia boleh laksana ataupun tidak. Itu yang kita nak tengok untuk kali ini. Alright, so plan kewangan yang dibina oleh seseorang individu bertujuan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. So apa yang kamu dah buat, matlamat kewangan ataupun plan kewangan yang telah kamu buat sebelum ni, dia bertujuan, apa-apa hal pun dia bertujuan untuk mencapai matlamat kamu lah. Okey, sama ada dia jangka pendek ataupun jangka panjang. So untuk membina plan kewangan, kamu seharusnya mengenal pasti, bijak untuk mengenal pasti mana satu pendapatan, sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, dan juga perbelanjaan, daripada mana duit kamu masuk iaitu pendapatan, dan juga ke mana duit kamu keluar iaitu perbelanjaan. So kamu kena bijak untuk kenal pasti. Okey, barulah kamu punya matlamat kewangan itu akan berjaya. Dan plan kewangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. So ini kira macam langkah selamat lah. Okay, so macam kes kamu memiliki gaji ataupun menerima gaji sebanyak RM3,000, seharusnya kamu menyimpan 10% daripada RM3,000 bermaksud RM300 lah. So barulah kita boleh kata plan kewangan ini cekap, sebab kamu dah berjaya mengasingkan 10% daripada duit gaji masuk kepada kamu punya simpanan. Okay, so kena ada simpanan, apa-apa hal pun kena ada simpanan terlebih dahulu sebelum kamu keluarkan untuk perbelanjaan tetap, macam sewa rumah, macam bayaran bil, bayaran kereta, ataupun pembelanjaan tidak tetap macam minyak petrol, mungkin makanan. So sebelum gaji kamu tu keluar, kita asingkan dahulu untuk simpanan. Okay, di samping itu, plan kewangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Okay, seharusnya apa-apa hal pun kalau kamu dah berjaya simpan, langkah yang kedua, kita kena utamakan pembayaran perbelanjaan tetap lah. Okay, macam ansuran kereta, kalau kamu tak bayar, dia akan ada, kamu tak bayar memang kena tarik, itu pasti. Kalau lambat bayar, dia ada charge lambat bayar. Okay, seharusnya bila kamu dah berjaya simpan, seterusnya kamu kena teruskan dengan pembayaran perbelanjaan tetap. Okay, jangan tangguh-tangguh berkenaan dengan pembelanjaan tetap ni. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan, dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.